Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, anjurang Masjid Tabauk. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. Maksudnya kita di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah menamakan, memanggil, kita sebut ahli kiblat kita. Maksud ahli kiblat kita di sini adalah orang yang berhadap kepada Kaabah, iaitu orang Islam. Sama ada dia dilahirkan daripada keluarga Islam ataupun dia tidak dilahirkan daripada keluarga Islam, namun dia memeluk Islam. Okey, itu makna ahli kiblatina. Ahli kiblatina adalah orang yang berkiblat kepada Kaabah. Boleh. Itu ahli kiblat kita. Golongan yang berkiblatkan dengan Kaabah. Kita menamakan, kita sebut mereka itu sebagai orang Muslim lagi mukmin. Orang Muslim. Orang yang menjadikan Kaabah sebagai kiblat, dia adalah orang Muslim dan orang mukmin. Kita sebut, kita panggil, kita nama dia sebagai orang Muslim dan orang mukmin. Maka tidak boleh sama sekali kita lawan bagi Muslim, lawan bagi mukmin dia. Kafir, munafik. Maka tidak boleh kita nak kata kepada orang Islam, orang yang bersembahyang berhadap kepada Kaabah, tidak boleh kita kata kepada dia kafir, dan tidak boleh kita kata kepada dia munafik. Tak boleh. Hukum dia adalah haram, dosa besar. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Atau kama qala, sesiapa yang berkata kepada saudara dia, wahai orang kafir, dia kata gitu kepada saudara dia, kafir tu. Dia kata tu munafik, set-set munafik tu. Set-set kafir tu. Kadang-kadang berlaku perselisihan dalam hal-hal yang kecil je. Mula dah kafir lalu. Mula dah munafik lalu. Itu adalah salah. Itu adalah dosa besar. Kata Rasulullah, sesiapa yang berkata kepada saudara dia, orang kafir, maka akan kena salah satu daripada, akan kena perkara tersebut kepada salah seorang daripada keduanya. Kalau saudara dia betul kafir, okey jelas, saudara dia tu kafir. Tapi kalau sekiranya saudara dia tidak kafir, maka kembali perkataan dia kepada diri dia sendiri. Sebab kita kena berhati-hati dalam
kita bercakap. Jangan mudah kita dah bercakap. Kalau cukup nafsu, ikut nafsu memang sedap kata orang kafir ni. Apa tak sedap ah? Kata kau orang sedap. Tak gitu. Ya tak sedap kata kita diri. Tu tak sedap. Oh, kata kau orang gajah rimau sedap lah ke? Oh, bewok bahasa babi, bahasa ni. Oh, sedap. Hak tak segar jadi segar kata kau orang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala adalah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kena ingat setiap orang Islam kita kena kata dia Muslim. Setiap orang Islam kita kena kata dia mukmin. Tidak boleh orang Islam kita kata dia kafir. Tidak boleh orang Islam kita kata dia munafik. Tidak dibolehkan. Melainkan dia ada pengecualian. Nanti katanya selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mempercayai semua apa yang dikatakan dan dikhabarkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mana orang Islam itu mengakui dan percaya terhadap segala perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena kata orang tu Muslim, kena kata orang tu mukmin. Faham? Hanya setakat dak bayar belanja teh kedai kopi. Dak belanja. Aku belanja sok emo. Ingat hari ni boleh kau makan hak dia. Seminggu dah kita belanja dia dak belanja. Cih bahasa munafik sungguh. Yang bahan gitu dak sekarang. Dak kira saya kafir gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ayo cakap gitu. Itu adalah salah. Itu dosa besar. Tak boleh. Tak boleh kita cakap lagu tu. Dia ketika mana seorang saat itu menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah, barulah kita nak kata dia tu orang Muslim. Kalau dia menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia tidak membenar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya kepada sunnah. Sebagai contoh, apa boleh kita kata, tak kira pok anti hadis pok rosak akidah pok kafir gitu. Itu tak ada masalah lah. Sebab dia anti hadis, dia anti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Rasulullah. Sedangkan rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahawa tiada ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Katanya wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Kita tidak membincangkan secara mendalam tentang Allah. Kita tidak mengarung. Kita tidak mengkaji secara mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksud la nakhudu fillah ni, kita tak ada. Kita tak ada fikir. Dah kan kita Allah Ta'ala yang menciptakan kita dah. Allah Ta'ala siapa pula yang menciptakan dia? Sebagai contoh. Maka jangan fikir. Itu bukan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah waswah dan gangguan syaitan. Ini disebut oleh Rasulullah. Jadi syaitan dia mari dalam hati, dia cuba menggoda anak Adam. Hak ni Allah Ta'ala cipta, hak ni Allah Ta'ala cipta, hak ni Allah Ta'ala cipta. Dan siapa ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sampai situ, maksud daripada hadis. Kalau sampai tahap tu, mu jangan layak. Mu kena tahan daripada terus berfikir. Lepas tu, apa yang dituntut adalah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana ialah gangguan daripada syaitan, tipu daya syaitan untuk merosakkan akidah kita. Jadi kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu yang keduanya adalah kita kena baca amantu billahi wa rasulih. Ini disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu kena ingat. Kalau mari benda yang membahayakan akidah dalam hati, godaan-godaan syaitan, tipu daya syaitan, maka terus kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca dengan mulut, ingat dengan hati. Jangan mulut saja baca. Hati duduk tengok WhatsApp. Duduk tengok WhatsApp, duduk tengok benda Hindustan Nari pula. Duduk tengok. Tu teruk sangat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Dalam hati pula, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Ini adalah godaan syaitan untuk merosakkan akidah aku. Maka tidak ada hak yang dapat memberi perlindungan kepada aku dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah kita minta
perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu baca benda lagi, amantu billahi wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, tu kena ingat. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada gangguan-gangguan hak yang nak merosakkan akidah kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak membincangkan secara mendalam tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala diperbuat daripada benda. Itu salah. Mana boleh kata Allah Taala diperbuat daripada benda? Diperbuat ni adalah benda yang baharu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang qadim, sedia kala. Diperbuat ni adalah dulu tidak ada, sekarang ni baru ada, sedangkan Allah Taala ada, dia tidak ada permulaan. Diperbuat ni adalah makhluk, sedangkan Allah Taala adalah khaliq, pencipta. Tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bukan yang menciptakan makhluk ini. Itu kita kena faham. Oh, tak ada orang yang menciptakan Allah Taala pelik. Dah pelik apa? Allah Taala tunggal. Allah Taala Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Esa. Dia tunggal, tidak sebanding. Dan dia yang menciptakan segala-galanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak berbantah-bantah berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbantah, kita tidak berbantah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana ada perkara yang dinamakan sebagai agama Allah, yang mana agama Allah dia merangkumi akidah, dia merangkumi ibadat-ibadat. Baik, jadi kita tidak berbantah-bantahlah. Kita tidak berbantah-bantahan terhadap berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak ada menolak, tidak menerima. Bahkan kita sebagai muslim, perkataan muslim daripada asal lafaz Islam, yang mana Islam diambil daripada ataupun dengan makna istislam, dengan maksud kita menyerah diri bulat-bulat kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wala nujadilu fil Quran ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu kitab Aqidah At-Tahawiyah. Lepas tu kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillah. Kata Imam Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Katanya hadis ke-14. Peperangan terhadap orang-orang yang memerangi Islam. Ni tajuk dia. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, ada seorang sahabat Rasulullah nama dia Umar bin Al-Khattab, daripada Bani Naufal, yang mana umur dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikah lebih kurang dalam 13 tahun. Tikah umur dia dengan Rasulullah. Rasul wafat ketika umur 63. Jadi bermakna ketika Rasul wafat dia umur 50 baru masa tu. Umar. Dan dia adalah khalifah yang kedua setelah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ada beberapa orang anak. Antara anak dia, nama dia adalah Abdullah bin Umar. Dan Sayyidina Umar ada kakak.
Nama kakak dia adalah Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar, kakak kepada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar adalah adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia adalah orang yang baik, orang yang soleh. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah orang yang soleh. Satu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman turunnya wahyu, siang hari, pagi je Rasul tanya di siapa sahabat, siapa hak yang bermimpi malam tadi, siapa hak yang bermimpi malam tadi, siapa yang bermimpi. Sebab dia Rasul nak ta'bir mimpi. Nah, begitu. Baik. Jadi mimpi para sahabat adalah benar. Maksudnya ada takbir mimpi. Dan bukanlah tidak ada mainan tidur. Bukan, ada juga. Ada juga mimpi tu mainan tidur, bukan hak yang sebenar. Tapi ada juga mimpi hak yang betul. Hak yang boleh ditakbirkan mimpi tersebut. Maka tiba-tiba Abdullah bin Umar bermimpi pada malam tu. Dia mimpi orang bawa dia pergi ke neraka, dia pun minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada neraka. Allah takutnya. Maka dia cerita kepada kakak dia. Maka kakak dia khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kakak dia khabar kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ni'mal 'abdu 'Abdullah. Idza kana yaqumu bil-lail. Maksudnya, sebaik-baik hamba Allah Taala adalah Abdullah. Tapi apabila dia melakukan qiyamul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan qiyamul lail. Faham? Maka lepas daripada Abdullah bin Umar mendengar begitu hak yang disebut oleh Rasulullah, lepas daripada itu dia tidak pernah meninggal qiyamul lail sehingga dia mati. Nah, dia tidak pernah meninggal dia qiyamul lail sehingga dia mati. Baik. Nah, ini Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab adalah seorang sahabat yang cukup kuat mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan perbuatan Rasulullah habis diikut mereka. Siapa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis ni dialah yang nak cerita kepada kita ni. Kata mana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas. Itu kita baca dah. Maksudnya adalah aku disuruh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku disuruh. Maksudnya dia disuruh. Aku diperintah. Okey, siapakah yang memerintah Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintah, aku disuruh, aku diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasul kata diperintahkan kepada aku, maka bermakna Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada Rasulullah. Sebab tidak ada orang yang boleh memerintahkan kepada Rasulullah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan para sahabat. Kalau para sahabat kata diperintah kepada kami, maka ia bermaksud Rasulullah yang memerintahkan kepada para sahabat. Faham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada aku. Ini Rasul tahu mana Allah Ta'ala perintahkan kepada dia? Melalui wahyu. Allah. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintah memerangi manusia. Perkataan manusia umum. Rasulullah kata aku diperintah, yakni Allah Ta'ala memerintahkan kepada aku supaya aku memerangi manusia. Aku perangi manusia. Perkataan manusia ni umum, tetapi keumuman ini telah ditakhsiskan, dikhususkan. Maksudnya bukan semua manusia. Hanya manusia yang dimaksud di sini adalah orang kafir penyembah berhala. Manakala orang Yahudi, dia tidak termasuk dalam golongan hak yang diperintah untuk diperangi akan dia. Bahkan orang Yahudi dia boleh pilih untuk dia boleh memilih untuk bayar jizyah. Sama juga orang kafir-kafir yang lain pun boleh pilih untuk bayar jizyah. Maksudnya bukanlah semua orang kafir. Diperintah
kepada aku memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawasanya aku yakni Muhammad Rasulullah. Tengok, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka golongan-golongan tertentu, termasuklah puak-puak Yahudi dan puak-puak Nasara, ahli kitab. Yang mana ahli kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kepada Rasul supaya memerangi mereka, bahkan diberi pilihan kepada mereka untuk membayar jizyah, bayaran tertentu kepada kerajaan Islam. Okey jelas. Jadi diperintah kepada aku memerangi manusia sehingga mengucap mereka itu 2 kalimah syahadah. Apabila mereka itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka aku tidak lagi diperintah untuk memerangi dia. Bahkan apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka darah dia jadi haram, yang pada asalnya darah dia jadi halal kalau dia adalah kafir harbi. Kafir harbi darah dia halal, boleh bunuh. Tapi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Sekali lagi. Aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakni Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah supaya memerangi manusia, sehinggalah mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila mereka mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun kita tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati dia, tetap kita kena terima dia sebagai berdasarkan kepada zahir dia. Selama mana dia tidak melakukan perkara yang merosakkan akidah dia, merosakkan agama dia, maka kita hukum dia secara zahir sebagai Islam. Maka kita kata haram dah darah dia, tak boleh dah kita nak tumpahkan darah dia, nak bunuh dia, nak melukakan dia, tak boleh. Nampak kan? Dalam satu peperangan pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam peperangan tersebut ada seorang sahabat Rasulullah, dalam masa yang sama dia adalah kekasih Rasulullah, anak lelaki kepada kekasih Rasulullah. Hibbi Rasulillah. Hibbu kekasih daripada kekasih Rasulullah. Kekasih dan anak lelaki kepada kekasih Rasulullah. Siapa nama dia? Usamah bin Zaid. Usamah adalah kekasih Rasulullah, anak lelaki kepada kekasih Rasulullah, kerana ayah dia Zaid bin Harithah adalah kekasih Rasulullah. Ibu dia nama Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, juga kekasih Rasulullah. Oh, hebat kedudukan dia. Zaid bin Harithah, ayah kepada Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah ni dia orang bukan orang gelap lah, orang Arab comel lah, lawa lah. Zaid bin Harithah, mak dia pula Barakah Al-Habasyiyah. Barakah Al-Habasyiyah. Jadi orang negeri Habasyah, Ethiopia sekarang ni. Orang yang kalau kita kata orang negeri, orang kulit gelap, orang kawasan Afrika dulu. Nikah 2 orang tu. Boleh anak. Boleh anak, neromok sikit anak. Kandung ayah. Tengok. Anak dia nama Usamah bin Zaid. Orang yang cukup disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam satu peperangan tu, perang, tiba-tiba acu Usamah bin Zaid nak bunuh orang kafir. Tiba-tiba orang kafir tu takut kepada pedang Usamah, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi tetap Usamah bunuh dia. Kerana Usamah melihat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Usamah melihat bahawasanya dia mengucap 2 kalimah syahadah ini adalah kerana dia nak melindungi diri dia sendiri. Betul tak gitu? Maka Usamah bunuh dia. Apabila Usamah bunuh,
Maka balik di Madinah, masa tu Rasulullah pergi dalam peperangan tersebut. Balik di Madinah, Rasulullah akan tanya. Dia apabila sampai Madinah pergi Rasulullah atau rombongan atau apa semua sekali, balik je Rasulullah akan tanya benda. Tengah jalan, lagu mana perang, Rasulullah akan tanya. Tu benda. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tanya. Maka orang ceritalah benda yang berlaku terhadap Usamah bin Zaid. Maka marahlah dua Rasulullah. Sama. Mu telah membunuh orang tersebut. Sedangkan dia mengucap dua kalimah syahadah. Sedangkan dia mengucap la ilaha illallah. Kata Usamah, Rasulullah, dia mengucap saat itu kerana dia takut kepada pedang aku, Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asyaqaqta qalbah. Rasulullah marah pada Usamah bin Zaid. Membelah ke hati dia. So marah-marah sungguh. Siapa ke Usamah bin Zaid mengharapkan dia belum lagi memeluk Islam ketika itu. Mengharapkan dia belum lagi memeluk Islam ketika itu. Faham? Sebab apabila dia masuk Islam, dosa-dosa yang dibuat tu semuanya terampunkan. Rasul marah dia. Rasul kata membelah hati dia siapa berkata lagu tu. Maksud dia, kita hanya berhukum secara zahir sahaja. Baik. Apabila dia bersaksi dua kalimah syahadah, maka kita menerima dia sebagai saudara kita. Kita menerima dia sebagai saudara kita. Baik. Dan mereka mendirikan sembahyang dengan molek ni. Tengok. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah dan mendirikan sembahyang. Sebab itulah pernah ketika Rasul nak sembahyang, Rasul kata, aku ingin sangat untuk suruh puakmu sembahyang sama-sama mu, batu aku pergi ambil kayu api, aku pergi bakar rumah mana? Rumah orang hok nak mari hadir sembahyang masjid. Tengok. Bakar rumah ni bukan biasa. Bukan bakar lipas. Bakar lipas tu sedih dah. Bakar rumah tu. Siapa kata ada tempat kediaman. Tengok siapa tahap tu Rasul marah orang nak sembahyang. Sebab tu kena jaga sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunaikan zakat. Selama mana mereka itu menunaikan zakat. Ada tambah zakat selagi. Tapi kalau dia tidak tunaikan zakat, maka dia dua. Yang pertamanya dia engkar kewajipan zakat, maka hal tu terkeluar daripada agama Islam. Murtad kira. Tapi kalau dia tidak engkar kewajipan zakat, cuma malah keluar je, waktu dia telah menjadi orang yang fasik. Dia telah menjadi orang yang fasik kerana dia melakukan suatu dosa yang besar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan yang tidak mengeluarkan zakat. Golongan yang tidak mengeluarkan zakat, Sayyidina Abu Bakar memerangi. Seterusnya, kata Nabi SAW lagi, maksudnya, apabila mereka telah membuat yang demikian itu, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka. Kalau mereka itu mengucap dua kalimah syahadah, jaga sembahyang, mengeluarkan zakat, maka mereka memelihara darah mereka dan harta benda mereka. Orang kafir harbi, darah dia halal sebab dia sedang perang dengan orang Islam. Boleh bunuh dia. Darah dia halal, harta dia lebih lagi halal. Tak gitu. Nyawa dia halal, boleh bunuh dia. Apatah lagi harta dia. Tapi apabila dia mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, maka ketika tu darah dia tidak lagi halal. Harta benda dia tidak lagi halal. Tidak boleh dah kita nak bunuh dia. Tidak boleh dah kita nak mencederakan dia. Kita tidak boleh mencederakan dia, melukakan dia. Apatah lagi kita nak bunuh dia. Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Tak boleh kita ambil harta dia. Walaupun sikit. Sikit je ambil. Banyak mana? 5% je saya ambil. Tak boleh. Pitih orang. Tak mana? Tak boleh. Bukan pitih mu. Saya jumpa dalam kereta dia. Saya masuk dalam kereta dia. Situ di masa ni. Ngata gawa dia. Saya ambil RM2.50. Tak boleh. Sebab hak orang. Orang Islam tu kan. Bukan orang kafir harbi. Kalau dengan Israel hak yang bunuh rakyat Palestin tu. Tak apa. Kafir harbi mu boleh ambil harta dia. Okay, nampak kan? Baik. Dan bahawasanya mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka. Tengok, harta orang Islam adalah haram.
Tu kena ingat, harta orang Islam adalah haram. Tidak boleh kita bermudah-mudah untuk mengambil harta orang Islam. Tetapi kadang-kadang undang-undang yang dibuat oleh sesebuah kerajaan kerana tidak mengikut undang-undang Islam, akhirnya dalam meletakkan denda-denda kepada kesalahan-kesalahan tertentu adalah terlalu melampaui batas. Sebab itulah ulama ada sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya tidak boleh kepada orang alim membuka ruang kepada pemerintah untuk mengambil harta rakyat, sebab dimimbangi akan berlaku kezaliman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang kecil akhirnya didenda dengan denda yang cukup teruk. Bukan fikir bagaimana nak menambah lagi pihak-pihak tertentu fikir bagaimana nak menambah lagi kewangan kita, nak ambil kat mana lagi. Maka diciptakan denda-denda untuk kesalahan-kesalahan kecil. Baik, kita kena berhati-hati dalam bab mengemalkan harta orang lain secara batil. Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta harta sesama kamu secara batil. Tidak boleh. Hukum dia adalah haram. Nampak sedap makan harta orang secara batil, tapi pada hakikatnya itu adalah bara api neraka. Tu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Denda harta ada sebenarnya boleh tak pihak pemerintah ingin denda harta kepada rakyat dia yang melakukan kesalahan, atau ada khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama kata tak boleh, setengah ulama kata boleh, atau ada khilaf. Okey, cuma janganlah benda hak yang kecil tapi didenda dengan denda hak yang tidak sepatut dan tidak selayak. Apatah lagi kalau berlaku double standard. Jadi kalau orang biasa buat, denda lalu. Orang hak yang luar biasa buat, saya orang biasa je, ni orang luar biasa lah. Maksudnya orang kayangan-kayangan, orang hak tertentu buat, tak kena benda pun, tu jadi mengarut habis licin. Itu jadi mengarut. Kata Nabi SAW, di antara punca rosaknya, binasanya umat sebelum daripada kamu adalah apabila orang mulia di kalangan mereka itu melakukan kesilapan, mereka tidak melaksanakan pelaksanaan hukum ke atasnya. Tetapi apabila orang lemah melaksanakan kesilapan dan kesalahan, maka terus mereka itu melaksanakan hukum ke atas orang-orang lemah. Itu adalah punca daripada binasanya umat-umat sebelum daripada ni. Jadi itu di antara benda yang penting kita kena jaga agar kita tidak termasuk dalam golongan yang binasa yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Seterusnya katanya, apabila mereka telah membuat yang demikian itu, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Di sana ada hak yang dinamakan sebagai hak Islam. Walaupun dia seorang Muslim, tetapi dia melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu, maka daripada segi hukum Islam boleh bunuh dia. Sebagai contoh, dia bunuh orang lain. Dia bunuh orang lain. Maka ada hukum qisas. Tidak gitu, walaupun dia orang Islam. Ataupun dia berzina, sedangkan dia sudah berkahwin, maka ada hukum rejam sampai mati. Contoh, dia keluar daripada agama Islam. Setelah dia orang Islam, dia keluar, dia murtad, wal'iyadzabillah. Maka bila cukup syarat-syarat tertentu, tapi dia belum lagi juga kembali kepada agama Islam, maka ketika itu halal darah dia. Sama juga dengan masalah harta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghisap atas segala perbuatan mereka itu. Dia kata Allah Taala menghisap atas segala perbuatan mereka itu. Dia wa hisabuhum 'ala Allah, ni perhitungan mereka itu atas Allah, kembali kepada Allah. Kita hanya hukum secara zahir sahaja. Itu maksud dia. Maksudnya hak yang tersembunyi dalam hati dia tu, hak yang kita tidak tahu, mungkin dia tipu, hak tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita hukum secara zahir. Sebab itulah ulama meletakkan satu kaedah, kata ulama, nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya berhukum secara zahir, maka hak yang tersembunyi saat itu Allah Subhanahu wa taala saja hak yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang uruskan perkara tersebut.
Baik, faham? Banyak perkara ataupun banyak benda kita hanya hukum secara zahir sahaja. Seterusnya katanya hadis ke-15. Rukun-rukun Islam. Hadis yang ke-15 berkait dengan rukun Islam. Katanya Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita isyak apa? Ha? 3? Azan dah. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Dan kita berdoa kepada Allah agar pengajian kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala ala wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.